Okay, suppose that you have this this one. So this is actually kalau those yang saya dah buat sebelum ni. If I already discussed this before, I will just go back once, do this once more, so that it is clear for you to whatever that you want to do, right? Okay, so this is your Google document. Okay, this is your Google document, and then adalah soalan-soalan yang ditanya. So basically saya akan tunjukkanlah macam mana you nak convert everything into a ready-made punya data set, so that you can straight away use with your SPSS. Okay, so saya akan tunjuk satu-satu. Okay, first of all, once you have collected your data, so setelah anda collect data anda, so kalau dah siap semua, dah siap collect data, then you are ready to perform the analysis. Okay, untuk menjawab setiap objektif yang you nyatakan dalam you all punya report. So the first thing that you need to do is to create the Google Sheet of your report, of your data set. So you nak create you punya Google Sheet untuk you punya data set. So to create the Google Sheet for your data set, you can see that dekat sebelah atas ni. So over here, you have a green button where it says create spreadsheet. So you will create spreadsheet dekat sini. So this will create you punya data spreadsheet. So dia akan create you punya data spreadsheet. You just click on this one. Okay, dia akan tanyalah, so apakah you punya spreadsheet yang you nak create. So di sini dia bagi create a new spreadsheet. So dia bagi nama terus kat sini. So kalau katakan tukar nama ni, boleh saja, tak ada masalah. You boleh just tukar nama ni. So kalau tak nak tukar, dia bagi yang default ni lah. So in this case, this is the default name. So this will be the default name. So responses. So apa yang perlu you buat, hanya click on the create button. So kalau you tak nak tukar dia punya nama file, just click on the create button. Okay, you click on the create button. So it will create for you the Google data sheets. Okay, Google sheet. So you can create the Google sheets for you that contain your data that you have collected from your survey. So data yang you dah collect daripada survey. So the first thing yang anda perlu buat adalah anda perlu clean you punya data dia. So you kena clean you punya data untuk you sediakan data anda untuk you analisa menggunakan IBM statistik. Okay, IBM SPSS. So yang kebiasaannya kita buat adalah kita perlukan data kita dalam bentuk numerik. So sebaiknya adalah dalam bentuk numerik. So kalau katakan data kita ni dalam bentuk categorical, contohnya kat sini gender dalam bentuk categorical, of course kita boleh gunakan juga, kita boleh masukkan, tapi it is better for you to change this into numeric, and then dalam SPSS nanti kita akan tukarkan balik dia dalam bentuk labels. Okay, kita akan labelkan dia, kita akan codekan dia. Okay, so this is what we call as the coding process. Coding process ni maksudnya adalah kita codekan variable categorical tu sebagai nilai numerik. Sebagai contoh, katakan kita nak codekan male ni atau gender ni, male gender ni sebagai nilai 0 dan female gender ni sebagai nilai 1. Okey, supaya lebih mudah nanti kita nak buat analisa di mana kita tak perlulah nak create dummy variable dah lepas tu untuk gender. Okey. Right, so that is the first thing yang kita nak buat sebelum kita download. Okay, kita ada dua kaedah kat sini. Sama ada kita clean dulu data kita dalam kita punya Google Sheets. Okay, Google Sheets kita clean dulu and then kita download, ataupun kita download dulu dan kita clean dalam Excel, ataupun kita download dulu and then kita clean dalam SPSS. Terpulang pada anda kat mana yang mana satu lebih mudah. Tapi saya lebih selesa gunakan yang Google Sheet dulu, senang sebab kita boleh replace. Kalau gunakan SPSS pun mudah juga so tak ada masalah. So saya akan tunjukkan ketiga-tiga cara. Okey, saya akan tunjukkan ketiga-tiga cara bagaimana kita nak ubah. Okay, kat sini kita ada 3 benda yang saya nak ubah. So yang pertama adalah gender, yang kedua group, dan yang ketiga adalah dia punya
maklumat-maklumat kat sini sebab saya menggunakan maklumat-maklumat respon yang diberikan oleh responden dalam bentuk string iaitu satisfied, not satisfied and so on, okay, very satisfied dan sebagainya. So saya nak tukarkan ni juga dalam bentuk numerik iaitu contohnya 5 mewakili nilai untuk satisfied. Okay, 4 mewakili untuk 5 mewakili untuk very satisfied, 4 mewakili untuk satisfied contohnya, and then 3 untuk neutral dan sebagainya. Okay. Sebelum kita buat yang tu, kita tengok dulu, kalau tengok perhatikan dekat age in years ni, ada yang tak konsisten. Contohnya yang ni 22 tahun. Okay, sepatutnya dia letak 22 saja, tapi dia letakkan untuk string 22 years old. Mungkin you nak ubah yang ni lah. Okay. So yang ni tak banyak sangat, you ubah yang ni dulu. So kita start 22. And then yang ni 1983 ni is supposed to be 39 years old, right? And then this one 21. And then yang ni sepatutnya 23 lah. So ubah pada 23. And then yang ni 22. So yang ni kalau ada masalah, kalau you ubat yang cara biasa tu tak ada masalah. Kalau katakan yang ni biasanya ada masalah apabila kita meminta responden kita menyatakan nilai ataupun memberi maklumat secara bertulis. Okay, secara menaip. So mungkin dia akan naik macam-macam lah. Okay. Contohnya yang ni pula. So kita tengok lagi. Sebab yang tak banyak tak apalah. Kita go through. So this one supposed to be 21 saja. Sebab dia comma tu jadi lain lah. So 21. Okay. And then this one supposed to be 22 sahaja. Lagi tak? Okay, tak ada dah. Okay. Itu dah selesai untuk yang pertama. Okay. Yang kedua saya nak tukarkan, katakan sekali saya nak tukarkan female ni sebagai 1 dan male ni sebagai 0. So saya nak codekan 0 untuk male, 1 untuk female. So saya nak replacekan this value. Saya nak ubahkan nilai ni. So nak replace this value. So apa yang kita boleh buat dalam Excel. Okay, yang ni saya replace straight dalam kita punya data. So kita boleh tekan Ctrl H. Okay, tekan button, press key Control and then press key huruf H. Control H. Dia akan keluar dekat sini. Find dengan replace with. So contohnya kat sini saya nakkan find male. M-A-L-E. And then replace with 0. Okay. And then make sure that you click on the match entire cell contents. Dia kena sama. Okay, kita samalah, dia tak boleh berbeza dengan dia. So dia ada kena sama. Mesh entire cell content. So you letakkan mesh entire cell content. Okay, kalau you nak tengok betul tak apa yang you cari, so you klik dulu find. Okay, dia akan find male. Okay, klik dulu the second one, tengok dia pergi kat tempat yang betul tak. So klik find. So dia pergi dekat male juga. So kalau you dah confirm, dah confident, okay, boleh tukarlah. So kalau saya nakkan ketiga, so klik sekali. Okay, dia pergi kat male juga. So dia tak pergi dekat female kan. So maknanya you dah buat query yang betul lah. So once you have confident to replace, you either boleh replace satu-satu, lambat lah kan. So you just click on the replace all. Okay, now dia bagi tahu replace 23 instances of male with 0. So you tahulah ada 29 responden lelaki kan. And then the next one you nak tukar pula untuk female. So tukar pula sini jadi female. And then this one you replace with 1. Okay, so you find dulu, nak tengok betul ke tak carian. Find the next one. Okay, betul dah carian. So tekan replace all. Okay, so now you have done replacing the gender value from male female into 0 1. Nanti bila kita bawa masuk dalam SPSS, kita akan labelkan semula nilai ni 0 sebagai male, 1 untuk female. Okay. Boleh So let's say that is complete. So yang 2 ni saya akan tunjuk dalam satu lagi. So macam mana nak tengok untuk yang 2 ni. Okay. The next thing, kita just go to, dah siap tu, kita pergi dekat, so yang ni saya nak tunjukkan yang the second option kita buat dalam Excel So kita pergi dekat file, kita download dulu Excel file ni. Okay. So we go to file button, file tab and then click on download. So kita boleh download dalam 2 form, sama ada dalam bentuk Microsoft Excel
.xlsx or dalam bentuk comma separated value .csv. So terpulanglah anda nak guna yang mana, tapi kita guna yang mudah, kita gunakan Microsoft Excel. So kita download sebagai Microsoft Excel. So klik on Microsoft Excel dan dia akan download you punya file. So kalau dah download, you just open the file. Okay, so you open the file. So right now you nak editing. So enable editing. So dia akan keluar macam ni. So this is the data. So contohnya sekarang tadi kita tukarkan gender dengan satu. So dah keluar kat sini gender dengan satu lah. So right now you nak tukar pula, katakan you nak tukar yang very satisfied ni Okay. Dia tukarkan all this value sebagai 1, 2, 3, 4, 5 contohnya. 1 mewakili very dissatisfied, 2 mewakili dissatisfied dan sebagainya. Okay. So how to do that? Again, sama juga macam tadi, kita tekan Control H. So dia akan keluar yang ni. So by right, the first thing bila you buka, tekan Control H, dia akan keluar macam ni sahaja. Okay. So that means you boleh carilah. So you nak cari the first one. You nakkan adalah nak tukarkan very dissatisfied. So very dissatisfied. And then you nak tukarkan ni sebagai nombor 1 contohnya. Okay, before you go for this one, you click on the option button. Okay, kat sini ada lagi option. Okay, dia katakan within the sheets. Yes, within this sheets. Kita ada satu saja worksheets dalam ni. So, kita ambil by rows. Yes, you can go by rows. Okay, ataupun you nak go by column pun boleh juga. So, terpulanglah. Kita tengok by rows lah, senang So, in this case, kita nakkan, okay, ambil yang the second one So, match entire cell contents. Okay, click on this one. So, make sure you check on match entire cell contents. And then, kita cuba cari dulu. Dah confidence, baru kita tukar. So, find next. So, dia very dissatisfied. So, dia tak, orang kata apa, tak keliru lah dengan dissatisfied saja. So, dia tak pilih pun dissatisfied ni. So, dia ambil very dissatisfied. Okay, and then find next. Tengok dia pergi tak. So, yes, dia pergi juga dekat find next. Okay, and then find next lagi, dia pergi dekat benda yang sama. So, once you dah confident macam tadi, barulah you tekan replace all. Okay, dia dah replace 3 displacement. Okay, so next kita buat pula untuk yang the second one, macam sama tadi. Okay, the second one will be untuk dissatisfied. And then this one saya nak tukarkan kepada nombor 2. Okay, again, check betul ke tidak. Find next. So, dia pergi dekat dissatisfied, betul. Find next, pergi kat dissatisfied juga. Okay, the third one to confirm. Dissatisfied juga. So, dah confirm, tekan replace all. Okay, so you dah replace 36. Dah buat 36 replacement. Click OK. And then the next one pula, neutral. Okay, and then this one, kita nak tukarkan jadi nombor 3. Okay, so again, find next. Okay, dapat neutral, find next. Dapat neutral juga. Yang ketiga, dapat neutral juga. So, dah confidence, tekan lagi sekali, replace all. So, dia dah replace all 165 replacement. And then, the next one will be satisfied. Satisfied. So, make sure enter betul And then this one, saya nakkan dia sebagai nombor. Putkan dia sebagai 4. So, find next sekali lagi untuk sahkan. Kali kedua. And then kali ketiga. Okay, dah sah betul. Dah confident. Tekan sekali lagi. Replace all. Okay. And then last kali kita nakkan untuk yang the last responses option. So, the last one will be very satisfied Again, find next, tengok dapat tak betul. So, next betul. Okay, the next one betul. So, dah confidence. Okay, tekan replace all. Okay, so now you have seen that you have
change all the values for the response from my satisfaction level daripada question yang pertama sampailah question yang terakhir. Okay, so dapat so that is the second option. You boleh lakukan dalam Excel. Okay, so save this one. Kita akan tunjuk pula, saya akan tunjukkan pula untuk dalam SPSS macam mana nak buat. So save this one. So saya dah save this file. Okay, saya tutup. Okay, now kita nak buka dalam Excel pula. Dalam SPSS pula. So kita nak gunakan SPSS. So first thing adalah kita buka kita punya SPSS lah. So kita activate kita punya SPSS. So fire up your SPSS by going to the start button and then you find the SPSS execution file. So it will be under IBM. Okay, you pergi ke IBM ni, you ada IBM SPSS statistik, you adalah ni Amos bukan, sorry. Mana IBM tadi? Betul lah, IBM tadi. So sebab saya ada Amos sekali. So kalau you punya ada 3 sajalah, you ada yang SPSS 26 computer dengan license authorization. So you ambil yang SPSS statistik ni. So kalau you nakkan this execution file at the taskbar, you just need to click on this one, hold the left click the mouse key, hold it and then you drag sampai dekat dia punya taskbar kat bawah ni. So bila drag dekat taskbar ni, dia akan dekatlah dekat taskbar ni. So senang sikit you nak. So macam saya dah ada dekat bawah ni, saya boleh just click on the icon dekat taskbar. So I click the icon on the in the taskbar to fire up my SPSS software. So saya dah tekan tu, so tunggu sekejap, dia akan load the software. Okay, it will load the software. Okay, takes time je. Sekejap Okay, so it will load the software. So close. So this is your SPSS punya interface. Okay, in the SPSS interface, you ada 2 tab dekat bawah tu. So you ada tab, dia ada 2 worksheet lah. Satu data view worksheet. So this is the data view, and then the second one will be the variable view. So the data view will be where your data will be displayed or where you can enter your data. Okay, kat sinilah di mana you masukkan data anda, ataupun kat sinilah di mana data anda akan di display. So dia akan ditunjukkan. So dalam variable view ni adalah summary of all the variables yang you gunakan dalam dataset anda. So dia ada name dekat sini. So name ni adalah nama variable. Perlu diingat apabila kita nak membina nama variable, kita perlu mulakan dengan huruf. Okay, dia tak boleh bermula dengan nombor. Contohnya nak tukarkan nombor ni, katakan saya kata nak tulis ni, okay, nombor ni data yang pertama, variable yang pertama ni 1 gender contohnya. Okay, bila you klik this one, you start ni, dia akan keluarkan warning mengatakan variable name contain an illegal first character. So first character anda tidak boleh mempunyai nilai nombor. Okay, tak boleh ada nombor. Tidak boleh menggunakan special characters ataupun reserve characters dalam komputer. Contohnya hash ataupun asterisk, semua tu tak boleh. Okay. Dan satu lagi, variable anda kalau katakan variable anda tu panjang, gabungan daripada 2 perkataan, tak boleh ada space. So you tak boleh katakan education level. So education space level, tak boleh. So dia tidak boleh ada space. So kalau nak gabungkan juga dua-dua, gunakan underscore contohnya. Okay, education underscore level. Yang tu boleh. Okay. Dan sebaik-baiknya adalah you punya variable name ni adalah yang ringkas, yang mudah untuk you faham. Okay, jangan tulis yang panjang-panjang lah. Sebab kalau yang panjang-panjang tu, you boleh letak dekat label ni nanti.
Okay. So all this information, so dia ada type. So type ni kalau you klik dekat type ni, dia ada beberapa type lah, sama ada data anda tu berbentuk numerik, comma, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, setting ataupun residential, restrict numeric. So yang ni adalah dia punya variable type. And then dia ada width. Okay, width ni adalah by default adalah 8 So width ni by default adalah 8. Bermakna apabila you key in data ataupun bila you masukkan data, you import data, setiap sel ni hanya boleh membaca 8 karakter sahaja. Kalau dia punya width tu 8 lah. So dia hanya boleh baca 8 karakter saja. So that means kalau data anda tu lebih daripada 8 karakter, dia tak boleh baca lah, ataupun dia just keep missing, letak missing, ataupun dia truncatekan dia punya value. Okay, so depends Alright, and then the decimal point ni, this one is the view decimal points dalam data anda. Kalau dekat sini, by default dia adalah 2 So maknanya kalau you masukkan 1, bila you tulis dekat dalam ni, bila you keluar dekat sini, dekat data view ni, dia akan tulis 1.00. Sebab dia dah by default 2 titik perpuluhan. So kalau you nak ubah, you just ubahlah kat sini. Dia punya ni, boleh tukar jadi 01 ke berapa titik perpuluhan yang you nak. Okay, and then the next one will be the label. So label ni adalah di mana anda nak tuliskan yang panjang-panjang berkenaan dengan variable tadi. Contohnya kalau variable tadi you gunakan education level contohnya. So dekat variable you tulis edu sahaja. Tapi you nak maksudkan edu tu adalah education level. So you boleh tulis kat sini education level. So kalau katakan dalam you gunakan borang soal sidik. So you ada question 1. So you letak question 1 kat sini. So dekat sini you letaklah apa question yang ditanya. Okay, first question tu apa dia. So dia boleh panjang kat situ So dia boleh lebih 256 karakter kot rasanya. Saya pun tak pasti So kena check balik Kod dah berubah Okay, itu adalah dia untuk label. Okay, untuk values ni pula. So values ni adalah di mana kita nak define balik kita punya kategori tadi. Contohnya kalau katakan saya nak define yang male 0, female 1. So kat sini lah saya akan define So ada 3 dot kat sini. So you boleh klik 3 dot ni. And then dia akan keluar satu dialog box. Di mana dalam dialog box ni you boleh nyatakan value apa, label dia apa. Contohnya tadi kita ada 0 untuk male. So kita letakkan 0 dekat sini. And then kita letakkanlah male dekat sini. And then kita klik add. Dia akan masukkan di sini. Maksudnya nilai 0 dalam data view kita adalah bermakna male. Itu kita maksudnya value labels ni. So itu akan kita tunjuk sekejap lagi Okay, missing value ni kalau katakan you ada missing value, tak ada respon and then you nak specifykan respon anda. Contohnya lah kalau katakan data tu kita jawab sepatutnya kita and then kita allow untuk lebih daripada satu jawapan. And then sepatutnya jawab satu sajalah tapi dia jawab 2. So kita boleh nyatakan okey yang ni adalah kita nak katakan okey multiple response sebagai 99. So kita letaklah value ni dekat missing ni kita boleh define no missing value ataupun discrete missing value. Kita definekan dia okey 99 negatif 99 ke untuk missing value. Okey, so di sini kita nyatakan dia punya missing value punya marker kita panggil sebagai marker. Missing value marker. Okey. Okay, column ni tak ada apa. So this one just simply number of tak ada apa So and then this one is alignment. Nak tengok kita data tu ke mana. So by default, okay, by default string character akan being left align. Okay, alignment dia adalah left align. Kalau katakan numbers, it will be right align. Okay, so that is the common ataupun default alignment And then measures ni kita ada ordinal, nominal dan scale. Ada 3 So sama ada ordinal, nominal ataupun scale. So scale tu mewakili 2 level of measurement iaitu interval dan ratio. Maka dari nominal ordinal dia punya lah sendiri So yang tu kita tentukanlah berdasarkan variable kita. And then rule ni tak ada apalah. So this one is rule input, target, both, none, partition and split. So yang ni kita tak pergi yang towards all this yang lain-lain So basically for our purpose kita hanya gunakan untuk yang input saja. Okay.
Yang target ni biasanya kita bila nak buat prediction and so on. So kita jadikan dia sebagai target dia punya target variable. Okay. Alright, so that is basically the elements dalam SPSS. So right now kita nak tengok. Okay, ada soalan tak so far? Any questions so far on this one? So far, basic Okay, next step adalah kita nak input data kita. So kita nak input data kita. So kita boleh create variable and then key in sendiri kita punya data. Kalau katakan kita data daripada, kalau dulu kita tak ada Google Sheets, okay, bila kita buat survey, kita gunakan borang soal selidik, yang physical borang soal selidik. Kita pergi jumpa orang, kita catat, dia catat borang soal selidik, and then kita kena transfer masuk dalam SPSS. So bila nak transfer masuk SPSS, kita kena key in sendiri dalam ni. So kita boleh key in directly. Okay, itu cara yang pertama. Ataupun you boleh upload file yang mengandungi data. So macam kita sekarang ni kita nak buat adalah kita nak upload file yang kita dah dapat daripada kita punya Google Form tadi untuk masuk ke dalam kita punya SPSS. So bagaimana kita nak lakukan ini? First kita click on the folder button ni. So folder tab ni, ataupun kita boleh pergi dekat file, open data. Okay, yang ni kalau kita nak upload, kalau kita nak buat baru, nak key in sendiri, kita just klik new data. Okay, yang ni kita boleh ambil, klik open data. So apa benda yang syntax, apa benda output, apa benda script tu, yang tu kita tak guna lagi dah. So kita hanya gunakan data dengan output saja. So syntax tu tak payah belajar lagi dah. Okay, kalau nanti nak belajar nanti kemudian naik, tu mana nak buat sambung-sambung, nak belajar lebih lanjut penggunaan SPSS ni, menggunakan syntax, bolehlah tanya saya. Bolehlah kita kemudian Okay. So itu dua cara. So kita klik open ataupun data, ataupun kita just click on the icon So kita boleh klik dekat open data document So saya klik on this one. Dekat sini saya nak dapatkan saya punya data So saya kena carilah data saya download tadi ada dekat mana. Of course kita dah berada dekat downloads, tapi tak appear, tak ada kat dalam ni. Mana data saya kan? So the problem is that sebab data kita download tadi adalah dalam bentuk Excel, tapi kat sini dia tunjuk hanya file of types SPSS statistik SAV ZSAV sahaja. So kita kena ubah yang ni. Kita nakkan Excel. So ambil Excel. So barulah dia keluarkan data Excel kat sini. Okay. So data kita tadi adalah data students student satisfaction level So kita klik on this one and then klik open. Okay, once kita klik open, dia bagi dah di sini sinopsis gambar kat sini. The data that we have, we can access this information. Tengok betul ke tak. So betul kita ada timestamp, gender and so on semua. Okay, so this one semua ada, so this ada, and then kita ada smartphone ni semua dalam bentuk numbers and so on, matrix semua, mass iteration semua dalam bentuk scale, right? And then dekat atas ni dia ada tulis dekat sini, read variable names from the first row of data. So yes, kita ada first row of data kita ni adalah variable name kan. So kita just baca sebab kita dah baca. Kalau kita uncheck ni, okay, dia tengok sini. So dia punya first row ni, dia keluar variable ni. Variable kita dalam first row ni, dia tak jadi variable. Okay, dia jadi data sahaja. So kita nak klik on this one, barulah dia dapat yang betul Okay, once kita dah confirm semua dah okay, kita klik okay. Okay, bila you klik okay, now your data has been uploaded into your computer. Okay, so you will klik dekat variable view, you akan dapati bahawa you ada you punya data kat sini lah. So sebaik-baiknya, the first thing, sebab kalau you tengok kat sini, nama dekat name ni, variable name ni, panjang sangat kan. So kita nak simplify kan. So it's better for you to simplify. Macam gender dengan group ni tak perlu simplify pun tak apalah. Okay.
Okay, macam ni number of semester ni mungkin you nak simplify panjang sangat kan. You just dapatkan semester semester COVID contohnya. Okay, semester COVID. So yang ni age ni you nak tukarkan sebagai age saja contohnya. Okay. Okay, this one you nak dapatkan learning tools ni, nak dapatkan learning tools LT_ODL contohnya. Okay, learning tool ODL. Tapi dekat sini dia dah letakkan dalam bentuk yang lebih panjang. So mudahlah kan. So you boleh tengok dekat label ni. So dalam label ni dia boleh letakkan panjang-panjang lah. So this is the actual information. Okay. So kalau ni you boleh letakkan lah. So this one is gender. This one is group. Okay, dan sebagainya lah. So so yang ni saya nak ubahkan ke dalam bentuk dia punya data. Contohnya yang ni B1. This is B2. This is B3. Soalan B3. B4. B5. B6. Okay, sampai B6 je kan. Okay. Cancel. Alright. So next kita tengok balik kita punya data. So this is our data. Tadi kita dah ubah gender daripada karakter kepada dalam bentuk numerik. Begitu juga dengan kita punya response. Kita dah ubahkan daripada karakter kepada numerik. Yang ni So response kita dah tukar pada numerik. So right now kita nak tukar pula yang group ni daripada characters, daripada string kepada dalam bentuk numerik juga. So macam mana kita nak buat benda tu? Okay. So one way adalah kita boleh gunakan this methods. Dia ada dua kaedah yang kita boleh gunakan. So kita pergi dekat transform. Under transform ni ada dua option kat sini. So dia ada option yang pertama, recode into same variables. And then option yang kedua, recode into different variables. Okay, so dia ada dua option. So apa perbezaan antara recode into same variable dengan recode into different variables? So apa perbezaannya adalah, so recode into same variable ni maksudnya kita akan hapuskan variable yang asal dan digantikan dengan variable yang baru. So maksudnya elemen-elemen di dalam variable yang asal akan hilang dan digantikan dengan yang baru. So kalau you nak recall balik actual data dan variable yang lama, tak ada dah. So dia dah replace, so dah override. Tapi kalau katakan kita recode into different variable, apa yang berlaku adalah SPSS akan create variable yang baru. So variable lama tu masih lagi intact, masih lagi ada dalam data file kita dan kita boleh gunakan pada bila-bila masa. Okay? Sebab kita ada variable baru yang kita buat coding. So that means dia tak ganggu variable yang asal. Okay, variable asal masih lagi ada, masih lagi kekal sama. Yang kita tambah adalah kita tambahkan variable baru yang mewakili variable yang asal. So kita recodekan. So kita terpulanglah pada anda nak guna yang mana satu. Okay. So macam saya kat sini, saya nak gunakan yang recode into same variable. Okay, automatic record ni macam mana pula? So kita cuba tengok automatic record ni macam mana. So kita buka automatic record. So this is automatic record. So automatic record ni kalau katakan satu, kita boleh masukkan satu, kita boleh cuba, kita jangan apply lah. So dia boleh gunakan sini. So record starting from lowest value to highest value. So maknanya dia dah ada template macam mana kita nak record. So dia boleh gunakan use the same recording scheme for all variables. Treat blank string values are as user missing. So these are all the option. Ataupun kita nak apply template from ataupun save template as. So kita boleh buat macam ni juga. Okay. So jaranglah kita gunakan yang automatic record ni. Saya pun tak pernah guna yang automatic record ni. So kita klik cancel saja. So kita nak recordkan ni. So for this particular example, saya akan gunakan record into same variable sebab saya tak nak guna dah yang variable tu So saya record into same variable.
So yang saya nak ubah adalah group So kita ambil group ni, masukkan dalam variable yang kita nak record. Okay. And then kita ambil old and new values. So click on old and new values. So sekarang ni kita nak define old values dengan new values. So kat sini old values kita, yang pertama kita nak ambil KAC 2205P. Dan kita nak rekodkan dia sebagai nombor 1. So kita letakkan new value nombor 1, old value KAC 2205B, pastikan case yang sama. Okay, so dia punya dia typing tu biar betul dia punya ni mesti sama Okay, dia case sensitive so make sure that you have the same case for the value. So in this case tukarkan pada nombor 1 and then kita tekan add untuk kita aktifkan dia. Okay, and then the second one kita nakkan KAM 2283A dan ni kita nak rekodkan sebagai 2 and then kita add untuk aktifkan dia punya record. And then last kali kita ada KAM 2283B yang ni kita rekodkan sebagai 3. Kita add dan last kali kita boleh tuliskan KBASP sebagai 4. Okay, so either you put it this way, KBASP 4A as 4 and then add, ataupun you boleh gunakan yang bawah ni. Okay, kalau tak nak gunakan yang ni pun boleh sebab tinggal satu je kategori kan. So kita ambil all other values, tukar jadi 4. Okay, this is provided tidak ada missing value. Okay, kalau tidak nanti dengan missing value pun dia tukar jadi 4. Kalau ada missing value, kalau you suspect ada missing value, ada nilai yang tak ada jawapan kat dalam tu, you gunakan yang the first one, add value ni. Jangan gunakan all other values. Alright. So yang tu you akan make sure that you have copied the correct information. Right. So kat sini dah habis ni semua, kita just tekan OK. Okay, tekan continue and then click OK. Okay, bila dah klik OK, so you perhatikan kat sini dia dah tukar group ni sebagai 2, tempat dan sebagainya. Nampak? So dia dah tukar kan? So bila you pergi dekat variable view ni, you bolehlah tukarkan yang group ni daripada string kepada numeric. So bila tukar pada numeric, you pergi balik dekat variable view, you perhatikan dia dah sebelah kanan. Tadi left align kan? Sebab left align, sebab dia dah bentuk string. Right now kita dah tukar pada numeric, dia dah jadi right align. So dah jadi bentuk bernombor. Okay, itu step yang pertama untuk buat recording tu semua. And then the next step adalah kita nak define all the labels. Kita nak define all the labels. Sebab tadi kita gunakan coding sahaja. Contohnya gender kita gunakan 01, group kita gunakan 1, 2, 3, 4. Okay, and then kita punya satisfaction level kita gunakan 1, 2, 3, 4 juga. Okay, so dekat sini, bila dekat sini, sampai dekat sini string semua. Okay, yang ni you all boleh tukar lah. Kalau katakan numeric ni you tukar kepada yang measurement ni you boleh tukar. So basically kita akan tukar kepada string lah. Mudah untuk kita selesaikan. So let's tukar string lah. Pada scale So yang ni kita tukar pada scale, yang ni kita tukar pada scale. Sebab yang ni semua dah dalam bentuk nombor. So boleh tukar kepada scale. Cuma kena tahulah yang mana satu yang nominal, yang mana satu yang ordinal dan yang satu scale dalam analisa nanti. So yang ni pun kita bertukar pada scale, yang ni pun kita bertukar pada scale. This one pun kita nak tukar pada scale pun boleh tapi sebenarnya dia adalah nominal. Sama juga dengan yang ni. So yang ni pun nominal lah sebab dia group kan. Cuma yang number of semester ODL ni 1, 2, 3 So dia bilangan. So that means it is a scale. 3 semester dia dah ber-ODL. Okay, yang lain tu semua nominal dengan nominal dan scale. Okay.
Okay, begitu juga dengan yang last kali ya. So yang last kali, yang ni jawapan dia yes, no. So kita nak tukar, kita tak mau digunakan string kan. So kita boleh tukarkan juga sebagai nominal So kita boleh juga sebagai coding, kita boleh gunakan coding kan, yes, no tu So again, boleh buat sekali lagi. Kalau you nak repeat the same process tadi, kalau you klik dekat sini, recall recently used dialog, dia akan keluarlah apa yang you pernah guna. So contoh tadi kita gunakan recode into same variable balik So kita ambil recode into same variable. So yang ni saya reset balik dan saya nak ambil yang last kali B6 ni So masuk dekat dalam variables and then saya nak define old and new values. So first saya nak letakkan kosong untuk kosong pula, no no untuk kosong and then add and all other values saya letakkan sebagai satu iaitu yes. Ataupun kalau tak nak gunakan all other values pun tak apa, kita gunakan yang value ni So value ni kita tekan yes, sama juga dengan satu. Tekan continue and then tekan OK. So right now kita perhatikan data kita yang belakang ni dah 111. So masih lagi right align, left align. So tukarkan string ni kepada numeric. Okay, so now you have done everything correctly. So dah buat semua dengan betul. So right now, the last step untuk kita prepare kita punya data adalah kita labelkan kita punya coding tadi. So contoh gender ni 0 adalah untuk male dan 1 untuk female. So pergi dekat values, okay, for gender and then tekan the triple dot dekat ujung ni. Ada triple dot dekat ujung ni, kita tekan dan dia akan keluar dialog box di mana kita boleh nyatakan kod yang digunakan mewakili apa. Okay. Contohnya yang pertama untuk gender, 0 mewakili male. And then klik add. Dan 1 mewakili female. And then klik add. Okay, dah selesai, kita klik saja OK. So right now kita nampak kat sini dah tukar jadi ada nilai. So kalau nak tengok dekat data kita, ada ke tak? So kita pergi kat sini, oh tak ada lagi. So macam mana kita nak adakan male female ni? So dekat atas ni ada satu button 1 dan A. So you boleh togglekan dia punya nilai value labels daripada numeric kepada labels. Okay, daripada value ke labels, label ke value. So kalau you tekan yang ni, dia akan tukar kepada female, female, male, female. So dia dah tukar dalam bentuk dia punya labels. Tekan balik, dia akan keluar dalam bentuk dia punya nilai. Okay. So itu untuk gender dan kita lakukan untuk yang lain-lain. So yang kedua, kita lakukan pula untuk group. So tekan sekali lagi the triple dots, dia akan keluar yang ni. So kita nyatakanlah kita punya group. So nombor 1, group dia adalah KAC 2205B. Okay, and then add. Then nombor 2 adalah AAM 2283A. Add. Then nombor 3 AAM 2283B. And then add. And finally nombor 4 ABASB 4A. And then kita okay, dah selesai, kita tekan OK. Okay, kalau kita dapat dah untuk yang the second one. So kalau tengok yang grouping ni, dia dah tukar dah. So dah tukar semua dalam bentuk coding dan values So last kali kita nak tukarkan yang kita punya satisfaction level ni, yang code strongly agree disagree ni ke dalam bentuk code juga So kita akan buat cara yang mudah. So kita ambil satu daripada kita punya sebab dia punya code, dia punya respon tu sama So satu untuk strongly dissatisfied dan seterusnya
So kita ambil satu dulu. Kita ambil yang B1 ni. And then kita define yang ni dulu So macam mana nak define? So nombor 1 mewakili strongly very dissatisfied, right? So very dissatisfied. Okay, and then click add. Nombor 2 dissatisfied. Okay, nombor 3 neutral. Okay, and then nombor 4 satisfied. Last kali nombor 5 very satisfied. Okay, so dah siap semua ni, kita klik OK. Okay, next kita nak ubah untuk yang the rest, B2, B3, B4 dan B5. Kalau you open ada banyak juga benda yang sama, you gunakan coding yang sama. So you right click and then tekan copy. Yang kita masukkan tadi So right click yang kita masukkan tadi, tekan copy. And then you select all these 4. Okay, just select all these 4. Macam mana nak select, boleh tekan satu dan drag, ataupun you tekan saja satu, tekan shift button, tekan yang last sekali. Okay, tekan satu bagi kuning. Okay, dah nampak kuning ni. So tekan button shift dekat you punya keyboard and then pilih yang the last one you nak tukarkan So click the last one. Oh, sorry, dia tak boleh pula. So yang ni tak boleh Oh, tak boleh So dia kena drag lah So this one tak boleh. Tak boleh. So dia kena drag juga So dia kena drag. So tak boleh. So kalau yang lama pun je boleh So yang baru ni tak boleh pula. Alright. So this one you dah select this one. Okay, you nak tukar untuk B2, B3, B4 dan B5 pula. Tadi kita gunakan B1 je kan. So dah siap tu, you click and copy. And then you click, pilih yang 4 ni pula. Right click your mouse key and then paste. So now semua dah berubah. Kalau you pergi balik dekat you punya data view, you boleh toggle dan tengok dia dah berubah Okay. Alright. Okay, itu dia punya penyelesaian untuk dapatkan dia punya coding semua Okay, now everything dah ready untuk kita buat analisa. So the first thing yang mungkin you nak buat adalah you nak analisa, nak dapatkan dia punya deskriptif. Okay, you nak dapatkan dia punya deskriptif. Contohnya nak dapatkan deskriptif untuk gender, group dan juga sebab age ni dalam bentuk tahun. So you boleh dapatkan dia punya numerical descriptive measures You boleh dapatkan dia mean, median dan juga mode. Manakala yang semester ni dalam bentuk frekuensi lah sebab dia dalam bentuk berapa ramai yang dah melalui ODL sepanjang COVID ni So sama ada 1 semester, 2 semester ataupun 3 semester. So kita buat dulu deskriptif untuk yang 3 ni So gender, group dan SEM COVID. Okay. Tapi dalam SEM COVID ni dia dalam bentuk nombor. So kalau dalam bentuk nombor, bila you buatkan deskriptif, dia akan bagi deskriptif untuk numerical. So kita tak nak yang tu sebab kita nakkan dia dalam bentuk kategori So apa yang perlu you buat, yang ni you kena tukar dulu dalam bentuk kategori. So this one kita nak tukarkan dalam bentuk kategori. Macam mana nak tukar kategori? So untuk yang SEM COVID ni kita ubah ke dalam bentuk tak apa guys, kita biar dulu tak apa. Saya biarkan dulu sebab saya just nakkan dia punya frekuensi saja. So kita pergi dekat analyze and then kita pergi dekat descriptive statistics sebab kita dapatkan dia punya frekuensi. And then kita boleh ambil frekuensi. Okay, kita ambil frekuensi and then kita pilihlah kita punya variable tadi So you boleh double click saja variable tersebut ataupun you boleh pilih macam ni. And then nak masukkan ke dalam ni, you just tekan arrow key ke kanan ni. So tekan arrow ke kanan ni, so dia akan masukkan dalam variable list yang selected.
ataupun you pergi klik saja variable you ataupun double click saja. So you double click the variable that you are interested. Okay, variable-variable yang you nakkan masukkan ke belah kanan tu, double click saja you punya mouse key. Okay, dia akan masuk dekat sini. Begitu juga dengan the third one, kita nakkan SAM COVID ni. So masukkan sebelah kanan. Okay, next kita nak ambil, kita tengok dekat statistik. So apa yang kita perlukan? So by right kat sini kita tak perlukan apa-apa sebab kita data kita adalah ataupun variable tersebut adalah variable yang bersifat categorical. So kita tak boleh dapatkan nilai mean, median, mode, sum ni semua sebab yang ni adalah untuk yang numerical. So klik continue je lah. Kita pun cancel Okay, carta ni kita boleh keluarkan sekarang ataupun kita boleh buat kemudian. So saya lebih suka untuk buat kemudian. Okay, sebab yang ni kita kalau keluar satu, dia satu bentuk je. Of course, kita boleh tukar nantilah. So, klik continue. And then make sure that bahagian box display frequency table ni dipilih. So, make sure it is selected. Okay, kita dah pilih kat situ. And then just click OK. Okay, bila you klik OK, maka you dapatlah you punya output ni. So di sini dia ada gender, group, SAM COVID-19. So yang ini dah dalam bentuk APA punya format. So ini table-table ni dah dalam bentuk APA punya format. Okay. Macam mana you nak ubah supaya sama ataupun konsisten dengan you punya report. So dalam report you menggunakan Arial contohnya. Okay, you nak tukarkan jadi Arial juga. Dan then dia punya font mestilah 12 contohnya. So macam mana nak ubah? So nak ubah, okay, you boleh tukar. Kalau nak tukar dalam sebelum tu kita tengok yang APA ni dulu. So macam mana nak dapatkan yang APA style ni? Okay, you pergi dekat files. Bukan file. Pergi dekat edit. Okay, under edit akan ada options. Okay, so bawah edit tab ada options. Okay, ada option. When you click the option punya selection ni, dia akan keluar all the options yang ada untuk this one Okay, ada semua. So you boleh pergi dekat sini. And then kita nak tengok untuk output So untuk output tadi kita punya table tadi. So kita tengok dekat mana. So kita pergi dekat output. Okay, yang ni tak ada apa-apa. Display outline je semua. Okay, kita tengok dia punya pivot table. Okay, kat sinilah kita nak tentukan the table look ni. Okay, kat sini kita boleh pilih table look kita macam mana. So, kita nakkan APA sans serif ke. Okay, yang ni yang 10 ni So, kalau kita nakkan, kalau kita selalu guna benda ni, kita boleh terus edit terus So, set table look directory. Okay, kita boleh set table look directory. Ataupun kita nakkan APA times New Roman. So kalau APA times New Roman yang ni. So this is APA times New Roman 12. Yang ni sans serif 10. Okay. Okay. So you boleh ambil transfer. Ataupun you boleh klik yang ni. So yang ni saya rasa boleh untuk kita set sendiri ikut Okay, kita set table look ni. So, dia nakkan macam ni So, dia boleh edit tak So, tak boleh edit sini. Okay, so you boleh dapat yang ni. So, you boleh pilih lah. So, kalau yang asal, kalau you punya tak dapat dalam bentuk APA tu, you tukar dekat sini So, ataupun you boleh tukar-tukar sini yang blue So, this is blue, yellow contrast, blue, yellow, this one and so on. So, this is the classic mode. So, tapi yang biasa kita gunakan adalah APA sans serif ataupun APA times New Roman. Okay. Cuma dia punya tu nanti kena ubah lah. So, yang ni dia dalam bentuk table look sahaja. Okay, kalau dah okay, you just click apply ataupun click okay. So, saya cancel je lah sebab saya tak nak ubah apa-apa. Okay, now kita nak ubah. So, saya nak tukar sebab yang ni dalam bentuk 10 point. So, saya nak ubah sebab saya punya report menggunakan 11 point. So, saya tak nak ubah dekat dalam sana. So, saya boleh ubah dekat sini siap-siap sebelum saya masukkan dalam saya punya report. So, macam mana nak ubah?
Okay, so nak ubah mudah je. So kat sini kita just klik yang ni. Okay, kita double klik So bila kita klik ni, dia akan keluar yang merah kat sini. So maknanya kita dah pilih. Kalau kita nak edit, okay, sama ada kita pilih klik kat dalam ni ataupun kita boleh klik dekat atas, kat sini tak boleh maksudnya, kat dalam ni. So kita double klik saja. So kita double klik the table that we want to edit. So you double klik. Okay, dia akan keluar macam ni. So that means kalau katakan dah ada dot keliling ni, maknanya dia dah aktif untuk edit. Okay, contohnya kat sini, first of all, saya nak tukarkan dia punya font. So yang ni gender sans serif kan. So saya nak tukarkan kepada Arial. So saya ambil tukar sebagai Arial and then saya nakkan dia dalam 12. So saya tukar kepada 12. Okay, same thing with this one. Saya nak tukarkan juga semua ni. Macam biasa juga tadi, saya nak tukarkan kepada Arial. And then saya nak ubah sebagai 12 point. So 12 point jugalah. Okay, so Arial 12 So saya tukar kepada Arial 12. Kita putih Eddie. So this one is Arial kan. Okay, dia kat ni pula. Sepatutnya dah ubah ni. Tak ubah lagi, sorry. Okay, kita tukar kepada Arial. Dan kita tukar kepada 12. Okay, so dah jadi dalam bentuk 12 point. Okay, kalau you nak adjust dia punya ni, boleh adjust Contohnya katakan yang ni you tak nak dia dalam bentuk valid percent ni dalam bentuk 2 baris, kita boleh gerakkan dia akan jadi 1 baris. Sama juga yang ni tak ada dalam bentuk 2 baris, kita gerakkan dia jadikan 1 baris boleh Okay. And then katakan yang ni kita tak nak valid ni, kita nak buang, kita delete sajalah. And then yang ni pun kita boleh ubah juga, kita tak nak dia punya ni, so kita nak tukar dia punya gender saja. Sebab ini ada double gender kan. So kita nakkan gender saja. So tukar jadi gender saja. Okay. Right. Okay, so kalau you tengok kat sini, dia dah ubah So katakan sekarang ni, so you nak create you punya percent pie chart. Okay, you nak create dia punya percent pie chart based on this information. So what you need to do is just simply click on the percent untuk dua-dua ni, select dua-dua ni, and then you right click you punya mouse. Kat sini ada option untuk create graph. So you boleh pilih graph yang you nak, katakan kita nakkan pie chart. So ambil pie chart. Okay, dia akan bina you punya pie chart. Again, you boleh double click untuk edit you punya pie chart. So saya double click. So saya bolehlah edit saya punya pie chart. Saya nakkan dia explode. Okay, kalau nakkan explode and then saya nak ubahkan dia punya ni dalam bentuk gender sahaja contohnya. Okay, so letakkan balik. And then saya punya gender percent ni saya nak ubah. Saya tak nak gender percent pun tak apa. Ataupun saya nak tambahkan title ke contohnya. Ataupun kat sini saya nak tambahkan label contohnya. Boleh juga kita tambahkan label. So nak tengok kat mana? Kita tengok dekat elements kat sini. Data label mode. So kita boleh letak data label mode ni. So kita letakkan dia punya label. Okay. So boleh pergi balik. Ubah balik data label mode So kat sini kita boleh tukarlah dia punya file size semua and so on. Kalau tukar warna, kita boleh tukarkan warna kat sini. So kita boleh klik kat sini. Katakan tak nak warna ni. Okay, saya nakkan warna biru ni jadi warna orange lah. Okay, so klik apply. Okay, dia dah keluar jadi warna orange. Okay, close. And then kalau nak tambah title, dia boleh tambah title. So this one, kita boleh klik this one. Dia akan tambah title dekat sini. Okay. So you boleh tambahlah title. Pie chart on gender distribution.
Okay, on London. And the distribution. Okay. Alright, so close. Okay, kalau kata dah ni, so yang ni you boleh ubah. Okay, this one you tak mau, katakan you nak buang ni, so you boleh buang ni semua. Okay, dia pergi. Tak ada ni. Undo balik. Benda saya buat tadi. Macam mana? This one. Delete kan. Okay, delete. Right. Okay, kita dah delete. So this is what you have. So click close. So now you have your charts. Okay. So now you have your chart. So contoh sekarang ni kita nak besarkan ni ke apa benda. So kita boleh tukar lah. So this one you just kalau you nak copy, you boleh pergi dekat sini. You click on the right click, copy as image. Okay, boleh copy as image. You boleh paste dekat you punya Word document. Okay, sama juga dengan you punya table ni. You boleh right click, copy as image. So you boleh copy as image. Kalau dah settle semua, you rasa dah okay, you copy as image and then pergi dekat document, paste as image. Okay, you paste as image. So saya tunjuk lagi macam mana nak buat satu lagi graph ni. So let's say this one. Okay, katakan saya nak buat graph bar chart untuk yang ni. So saya akan ambil, katakan nak gunakan frekuensi. Okay, sebab kalau saya gunakan dua-dua ni dia akan jadi lain sikit lah. So you boleh buat lah. So boleh tengok lah macam mana, apa beza So katakan kita ambil dulu satu saja dulu untuk frekuensi saja dulu. And then right click, kita create bar chart. So kita tengok apa beza nanti So this is bar chart. So you akan dapat bar chart. And then again, you boleh edit macam tadi. And suppose that kita nak dapatkan dua-dua ni. Contohlah kita dapatkan di sini. Kita pilih frekuensi dengan all those things. Boleh tak kita create kita punya bar chart? So let's see. So create bar. So they will give you a bar chart something like this. So dia ada dua kat sini. Pasal apa? Sebab kita ada dua maklumat tadi kan. Satu adalah frekuensi, satu lagi adalah dia punya persen. So kita nak tengok. So memang tak sesuai lah. Kalau dalam Excel kita boleh buat dalam bentuk dua-dua sekali kan. So kita tengok kita boleh edit ke tak So itu yang kita lakukan. Okay, yang tu nanti kemudian lah. So you all boleh godek-godek benda ni So you all boleh main-main dengan benda ni untuk explore all the functions untuk you all punya descriptive analysis. Okay. So boleh? Ada soalan? Okay, this is the descriptive analysis. So saya tak masuk lagi yang inferential tadi untuk analisa yang lain-lain tu. Yang tu kita akan buat kemudian lah. So insyaAllah ada masa lagi. Okay, boleh?